ramailah pihak-pihak yang mula menyerang yang amat Perdana Menteri, menteri-menteri kabinet. Tapi sebelum itu saya rasa elok kita dengar dulu saya. Sebab bagaimana VT ini menyentuh soal Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Seni Hamidi yang menghadapi tuduhan yang begitu teruk sekarang kerana sikap beliau mau mempertahankan kerajaan dan mempertahankan demokrasi serta menurut unjuran atau saranan Duli Yang Mulia Yang Pertuan Agong dalam membentukkan kerajaan hari ini. Ada pihak yang masih tidak senang dengan tindakan tersebut, maka mereka selalu menyerang dan masih terus menyerang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi dengan macam-macam serangan. Saya rasa elok kita dengar kenyataan. Ini perlu diulangkah supaya kita faham keadaan. Dengar apa kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita dengar daripada VT sekarang. Dan saya nak sentuh pasal UMNO. Semalam saya sebut, ni mantan-mantan pemimpin UMNO. Kamu kaya guna UMNO. Kamu jadi menteri, sakau tanah, sakau kontrak, sakau menara, guna kursi UMNO. Bila ada Presiden UMNO kata enough is enough, no more. You tidak boleh konteskan pilihan raya, you tidak akan jawatan, terus seberang dan serah UMNO, terutama presidennya. Inilah parti yang ambil keputusan untuk haramkan parti UMNO. Saudara, bila Tun Mahathir kata kat Zahid, you akan selamat, syaratnya setuju mengharamkan UMNO. This man ambil decision, no. I will face the battle in court, but I will not dissolve my party. Kalau saya ni ahli UMNO, saya akan kagum. I have a leader yang boleh ada prinsip pertahankan dan sanggup hadapi risiko. Ini ahli UMNO, dia nak junjung orang yang nak haramkan parti dia. Bagaimana-mana kempen nak rock. Kononnya dah jahanam UMNO ni. Kamu nak sokong orang yang nak haramkan. Percayalah, menang bersatu dengan PAS, one of the first things they will do is to haramkan UMNO. Percayalah. Bila ada cadangan haramkan UMNO, saya pergi ke rumah Muhyiddin, saya kata saya tak setuju. Kita lawan dengan UMNO. Bagaimana haramkan? Dia ada sejarah. Sejarah kebangsaan perjuangan Melayu itu UMNO. Dan sekarang umpamanya, bila dia berjasa menyelamatkan keadaan, patuh kepada titah Tuanku Agong dan jalankan satu politik baru di Malaysia. Enough of corruption, enough of racism, enough of religious bigotry. Let us build a new Malaysia, good governance, and uplift the standards of living of our people. Ya, saudara. Matlamat saya menyiarkan VT ini, saudara, adalah untuk menjelaskan kenyataan sebenarnya bagaimana mereka berusaha menyerang Yang Amat Berhormat Presiden UMNO. Dan hairannya, warga UMNO sendiri pun masih lagi percaya dengan kenyataan-kenyataan orang lain. Saya hairan. Presiden UMNO dituduh itu dan ini dengan kepelbagaian. Kononnya dengan tuduhan rasuah lah, kerana bila DNA itulah menjadi punca, tak layak lah kononnya, dan sebagainya. Malahan keputusan pendakwa raya menarik tuduhan dan menghentikan pembicaraan juga menjadi isu. Saya ada satu VTT lagi. Saya haraplah warga UMNO kena dengar ni. Saya tiba-tiba ada orang kirim pada saya besok lah. Jadi saya minta sampai ini ini admin dapat menyiarkan. Ini kenyataan saja, bukan main-main. Malahan hari ini pun semalam saya dengarlah kononnya seorang ahli parlimen daripada Johor Bahru yang saya merasakan seolah-olah mau mewujudkan perbalahan dan sengketa antara kerajaan perpaduan apabila beliau menyebut bahawa UMNO kononnya berpaut di dahan yang rapuh. Bila saya mengatakan berpaut di dahan yang rapuh, tu maksudnya apakah UMNO itu dahan yang rapuh ataupun UMNO berpaut daripada kerajaan perpaduan? Apa kata harapan? Apakah Pakatan Harapan itu dahan yang rapuh? Kenyataan begitu. Dan saya melihat bahawa kenyataan seolah-olah dia tak suka. Dan apakah sedangkan dia sebenarnya adalah warga ataupun ahli Parti Keadilan. Di sinilah saya merasakan Datuk Seri Anwar Ibrahim harus melihat dengan telus dan teliti sikap ahli-ahli Parti Keadilan yang saya rasakan mereka cuba untuk mengadu domba dan cuba untuk menghasut agar warga UMNO membenci Presiden UMNO. Agar warga UMNO terasa hati dengan Parti Keadilan yang boleh mengakibatkan berlakunya perpecahan. Ini sedang dilakukan, saudara. Segala langkah telah dibuat. Langkah itu, langkah ini gagal. Dan sekarang apa yang mereka cuba lakukan tidak lain tidak bukan hanyalah sekadar mengadu domba supaya warga UMNO kecil hati
dengan Parti Keadilan atau Pakatan Harapan. Bila kecil hati, maka berlaku berantakan dalam parti. Saya tak tahu sama ada admin dah siap mana, ada tak ada. Belum siap lagi, cari cepat-cepat. Ada satu video yang dihantar pada saya bahawa agak menarik juga. Ini kenyataan daripada ahli warga kita yang faham tentang kedudukan sebenarnya. Mereka faham, tapi sebahagian besar ahli UMNO masih lagi tak faham. Kenapa seharusnya Presiden UMNO dipertahankan? Baik, saudara, itu persoalan Datuk Najib. Bagaimana dengan negara kita? Negara kita saat-saat akhir keberangkatan pulang, Yang Mulia Pertuan Agong yang ke-16, negara digemparkan dengan ketegasan pihak Pesuruhjaya SPRM. Suruhanjaya Pencegah Rasuah, mereka sudah pun mula membuka satu demi satu kes. Terbaru, kemarin dulu apabila mantan Menteri Kewangan sudah pun dibawa ke mahkamah. Tapi banyak orang tersilap. Jangan khilaf, saudara. Apa yang dilakukan oleh SPRM adalah untuk menuntut agar Tun Daim membuat pengisytiharan berhubung harta milik, harta alih tak alih miliknya. Jadi bila tidak diisytiharkan, maka itu melanggar peraturan SPRM. Sebab itu bila dibicarakan kemarin dan dikenakan jaminan 280,000 tak silap saya. Jadi sebab itu jangan kita menuduh sembarangan. Banyak orang mengatakan bahawa kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim berdendam lah dan sebagainya. Sebenarnya tak ada, saudara. Jadi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata arahan beliau adalah supaya semua jabatan, semua pegawai kuasa melaksanakan tugas mereka sebagaimana yang dituntut dengan lafaz sumpah mereka sebagai pejabat awam. Terus terang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, saya tidak campur dalam urusan satu persatu. Alih-alih jemaah menteri, timbalan Perdana Menteri, kami tidak tahu dan kita tidak campur supaya siasat CA atau CB. Itu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya. Arahan kita adalah menyeluruh. Siapa sahaja yang dikesan memunggah kekayaan secara haram, menggondol kekayaan berbilion dahulu lagi sehingga sekarang, maka tanggungjawab badan penguatkuasa mestilah bertindak dengan tegas dan berani dan kita akan pertahankan mereka. Jaminan kerajaan perpaduan madani ini bahawa kerajaan akan mempertahankan tindakan Suruhanjaya Pencegah Rasuah, tindakan penguatkuasa undang-undang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Beliau kata kekuatan dan kuasa yang ada pada kerajaan perpaduan harus digunakan untuk menghentikan amalan rasuah yang menyebabkan negara berdepan dengan masalah ekonomi yang begitu sulit saat ini, saudara. Hutang negara 1.1 triliun, campur liability, kontingensi, jaminan kerajaan sudah pun mencecah 1.5 triliun. Warga boleh menyuarakan macam-macam. Kenapa dibicarakan soal lama, kenapa baru diikut sekarang, itu persoalannya. Dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, dia tak mau campur, terpulanglah pada SPRM. Kalau ada kes, bawa ke mahkamah. Itu saja. Saya haraplah bahawa kita tidak membuat pelbagai andaian. Dan atas restu kerajaan, pimpinan Datuk Anwar Ibrahim mahu memerangi rasuah, hari ini Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun membekukan beberapa akaun bank persendirian milik seorang ahli perniagaan bernilai puluhan juta ringgit, saudara. Pembukuan akaun itu adalah susulan siasatan berkaitan kontrak yang diberikan kepada sebuah syarikat pembekal kenderaan kerajaan sejak Julai tahun lalu. Menurut sumber, sebelum ini SPRM turut menyerbu kediaman dan syarikat ahli perniagaan tersebut yang berusia 70 tahun serta merampas dokumen berkaitan kewangan yang dipercayai boleh membantu siasatan. SPRM juga telah merakamkan keterangan saksi-saksi penting yang terdiri daripada agensi kerajaan dan individu daripada syarikat yang mendapat perolehan membekal serta menguruskan kenderaan kerajaan Malaysia yang melibatkan lebih 100 akaun persendirian dan melibatkan jumlah kewangan berbilion, saudara. Itu yang saya katakan semalam, saya katakan siapa yang sakau harta rakyat. Berbilion wang yang sepatutnya lebih murah diberi pada yang lebih tinggi dan sepatutnya syarikat itu yang membuat bidar yang rendah yang telah pun mendapat anugerah, mendapat surat tetapi dibatalkan untuk diberikan orang tertentu. Akhirnya
negara mengalami ketirisan perbelanjaan yang tinggi, saudara.